Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syami terbaik Syami. Mungkin tadi dia on, dia pergi gosok gigi kejap dengan pumping push up 10 kali. Pasti badan ketul-ketul sikit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar. Terbaik hari ini. Terbaik Aizat. Terbaik. Basit ada Basit? Oh, Basit dia pergi buat susu anak kot. Jadi sibuk hari ni. Okey, Allah masih lagi beri kesempatan pada kita musim-musim Covid ni. Kes pun dah 11,000 Kes pun dah 11,000. Kematian dah 125. Bila kita baca WhatsApp, kita tengok banyak dari kalangan-kalangan rakan-rakan kita yang rapat. Kawan-kawan rapat kita. Kalau dulu masa kes 200 tu, tak siapa-siapa kita pun tak kenal. Kali ni semua kawan-kawan rapat kita, saudara mara kita, mungkin ada ahli keluarga kita yang terkena Covid. Dan berakhir yang malangnya berakhir dengan kematian. Jadi kamu duduk rumah, ada kes tu duduk rumah pun kena juga, tak tahulah. Dia kata daripada sporadik melalui udara. Duduk rumah pun tak selamat. Jadi semua tu atas ketentuan Allah, kita berusaha bertawakal macam saya cerita minggu lepas. Jadi untuk kita sambungan, minggu lepas tengah-tengah live macam ni tiba-tiba dia keluar signal bateri. Pup. Temperature warning. Saya pun terkejut lah kan. Untuk hari ni, kali ni insyaAllah mungkin kita dah buat beberapa setting kat telefon ni. InsyaAllah mungkin hari ni tak ada mengalami masalah seperti minggu lepas. Syahmi, Aizat, Azhar. Okey, ini murid-murid yang terbaik ni yang berani menyambut cabaran. Terbaik. InsyaAllah kalau kamu teruskan sikap toleransi macam ni, sikap bekerjasama macam ni, InsyaAllah kamu boleh menjadi pelajar yang bagus, pekerja yang bagus, suami yang bagus. Mungkin kita ada kekurangan-kekurangan, tapi kekurangan-kekurangan tu tak menghalang kita untuk menjadi yang terbaik. Bukan senang nak jadi yang terbaik antara yang terbaik. Baik, minggu lepas kita berhenti dekat, tak silap saya, berhenti kat mana Aizat? Saya terpotong kat mana Ingat tak? Ulfa, saya terpotong kat mana minggu lepas? Adam. Adam. Saya minggu lepas saya terpotong kat mana? Syami. Ingat tak? Aizat ingat? Tak ingat. Minggu lepas saya rasa saya terberhenti dekat berapa besar bukit? Bukit Uhud. Bukit Uhud. Bukit Uhud ni peperangan, kalau kamu ingat, peperangan Nabi SAW dengan kaum Kufar, Quraisy. Peperangan yang kedua tak silap saya, dekat Bukit Uhud, yang menyaksikan umat Islam mula-mula tewas, lepas tu baginda sallallahu alaihi wasallam berpatah balik, menyusun strategi dan menyerang kembali, dan akhirnya tentera Islam menang. Masa tu pun tentera Islam pun kekuatannya kecil berbanding dengan kaum musyrikin. Kekuatannya lagi besar. Dekat situlah peperangan Bukit Uhud. Kalau kamu pergi haji, pergi umrah, dia akan bawa ke tempat bersejarah itu di Bukit Uhud. Tingginya lebih kurang Menara Kuala Lumpur. Menara Kuala Lumpur ni kalau kita tengok dalam data, lebih kurang 475 meter. Hingga sampai dia punya kemuncak dia tu. Di dalam Wikipedia, Bukit Uhud dikatakan 350 meter hingga 500 meter. Jadi kita ambil lebih kurang ketinggian Menara Kuala Lumpur. Itu tinggi dia, Bukit Uhud. Tinggi dia. Panjangnya lebih kurang, siapa tahu? Syami, panjang Bukit Uhud berapa? On mic cakap, tak tahu cikgu. Jawablah kan, kurang dengar suara sikit. Adam, panjang Bukit Uhud. Suara dah mancur sekarang. Dulu masa darjah 5, tak tahu cikgu sekarang. Oh cikgu, tak tahu cikgu. Suara dah besar. Azad, panjang dia, teka lah. Cakap tak tahu pun ke apa ke. Azad, kau ni senyum-senyum je. Kau nak ngorak saya ke? Berapa panjang? Tak tahu Okey, panjangnya lebih kurang 7 km. 7 km panjang dan tingginya lebih kurang 350 ke 500 meter. Jadi kita ambil paling standard tengah-tengah, lebih kurang tinggi Menara Kuala Lumpur. Itu pahala yang Allah janji Allah beri kepada orang yang
sembahyang jenazah. Syami saya mati Syami pun cikgu tu matilah, aku nak pergilah. Pergi melawat, tak semayang lagi. Baru pergi. Dekat pekarangan surau tu tunggu kan. Sampai main PUBG je. Main PUBG tembak. Allah dah bagi pahala sebesar Bukit Uhud. Besar tu. 7 km lebih kurang. Kalau dari sekolah apa? Sekolah Kundang, sekolah menengah Seri Kundang, lebih kurang ke SKBRP. SKBRP panjang dia. Panjang tu. Okey. Itu baru pahala Allah yang janji untuk orang yang pergi. Lepas tu pula Syami sembahyangkan jenazah pula. Solat jenazah untuk saya. Allah bagi lagi satu kiraat tu bersamaan dengan sebesar Bukit Uhud. Jadi 2 Bukit Uhud pahala orang yang pergi ziarah dan orang yang solatkan jenazah. Itu pahala yang Allah beri, yang Allah gambarkan supaya kita nampak. Tapi bagaimana pahala orang-orang yang sabar? Pahala orang-orang yang sabar ni Allah kata, macam saya cakap tadi dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Tak tertakrif, besar, banyak, berlipat-lipat kali ganda. Besar mana? Banyak mana? Tak tahu. Infinity. Infinity, besar, terlalu banyak. Sebab pahala sabar ni pahala orang-orang soleh yang sentiasa beramal dengan kesabaran. Biasa kalau kita baca Quran, kita tengok terjemahan tu dan beruntunglah dan berolehlah kemenangan kepada orang-orang yang sabar dan bertakwa. Dia tak cakap dan berolehlah kemenangan pada orang-orang yang kaya, pada orang-orang yang miskin. Orang-orang yang sabar. Orang kaya ada yang sabar, orang miskin ada yang sabar. Jadi itulah pahala besarnya pahala orang-orang yang sabar. Tapi nak buat tu susah. Cakap sikit koyak. Baru cakap sikit koyak. Baru terima dugaan ujian hidup, dah mengeluh, dah putus asa, dah gila, baling pinggan, baling mangkuk, baling pisau. Bunuh diri. Itu hari bunuh diri. Macam ada pelajar, student daripada universiti tertekan. Dia tertekan. Kadang kita kena kaji kenapa dia mengambil tindakan macam tu. Dia tak boleh menyerap tekanan. Kadang berpunca daripada kesilapan kita. Berpunca dari kesilapan kita. Mungkin kita semayang, aku dah semayang, tapi semayang kita tu tak ada roh. Macam Allahu Akbar. Dia macam tu. Dia tak tertib. Dia tak ada penghayatan. Aizat kalau dapat nyanyi lagu apa? Lagu penyanyi apa tu? Apalah penyanyi tu. Aiman Tino, Aiman Tino. Aizat dapat nyanyi lagu Aiman Tino, dia punya penghayatan tu penghayatan menghayati lagu tu. Sebab putus cinta kan. Aku putus cinta. Ni pertengahan jalan menghayati, menangis kan. Tapi semayang Allahu Akbar. Mungkin dia kata dia semayang, tapi penghayatan semayang tak tahu. Ilmu semayang tak tahu. Perkara yang membatalkan semayang, perkara yang membatalkan wuduk, bermula daripada wuduk lagi. Lepas tu dia cakap, tapi saya mengaji. Dia mengaji pun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, yang dah tutup. Kadang beribadat kita tu tanpa ilmu. Beribadat kita tu tanpa roh, tanpa penghayatan. Tapi kalau dapat makan. Nampak? Penghayatan makan ni tinggi. Tapi solat kan? Puasa. Jadi kadang kita kena check juga. Apa yang berlaku tu kesilapan kita. Walaupun kadang kita dah cakap, kita dah beribadat, kita semayang, kita puasa, kita dah mengaji, tapi kadang kesilapan tu berpunca daripada kita. Okey. Pahala orang yang sabar. Ada satu kisah Nabi SAW sedang lalu dekat satu kawasan tu, dia ternampak ada seorang ni kena tahniah Nur apa dia yang baru join tadi, Nur Aina. Ya, Abdul Basit on lah, Abdul Basit. Okey.
Nabi SAW nampak dua orang pemuda ni. Seorang ni sedang marah pada seorang pemuda ni. Dia marah kau-kau lah. Dia maki hamun, dia mencarut apa semua. Terbaik Basit. Hari ni muka berseri-seri. Pakai produk apa? Produk Fair and Lovely ke? Okay. Kena marah. Lepas tu baginda tengok, baginda senyum je. Nabi SAW senyum. Lepas tu bila yang seorang ni dia balas balik, dia pun taruh juga yang orang yang maki dia, dia pun bagi juga kau-kau juga. Muka baginda sallallahu alaihi wasallam daripada senyum tiba-tiba biasa kan, dan dia baginda pun berpaling. Ada seorang sahabat nampak. Lepas tu seorang sahabat pun tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi aku nampak engkau bila orang tu kena marah, kau senyum. Kau senyum je. Bila kau nampak orang yang marah tu marah balik, menyerang balas balik, aku nampak muka engkau tiba-tiba biasa, macam sedih, macam muram. Kenapa ya Rasulullah?" Ketahuilah bahawa ketika seorang tu sedang menahan sabar, menahan ketikanya dia dimarah, aku nampak malaikat turun dan mendoakan keampunan pada orang yang kena marah tu. Kan Nabi SAW kan dia punya kehebatannya memang dia boleh nampak perkara-perkara gaib, boleh nampak malaikat, kan? Boleh menampak dosa pahala, boleh nampak pahala dan neraka dan syurga. Nabi SAW nampak malaikat turun dan mendoakan keampunan kepada orang yang kena marah. Jadi bila orang yang kena marah tu marah balik, malaikat yang mengampunkan dosa, mengampunkan dosa, memohon keampunan orang yang sedang dimarahi tu, malaikat tu naik balik. Malaikat tu beredar. Maksudnya dah tak dapat pengampunan lah. Malaikat tak memohonkan keampunan. Malaikat ni makhluk yang bukan calang-calang. Taat patuh dia lagi hebat daripada kita. Makhluk yang tak buat dosa, memohon keampunan untuk kita. Saya kalau mohon doa untuk awak, saya pun ada banyak dosa juga. Kita semua ada pendosa. Tapi malaikat tak ada dosa. Makhluk Allah yang paling taat. Beribadat dia beribu-ribu tahun. Ada yang malaikat tu semayang dia disujud je. Macam kita kan semayang kita ambil daripada perbuatan malaikat. Ada yang malaikat tu solat dia sujud saja. Ada malaikat tu solat dia qiyam saja. Ada malaikat tu dia bertasbih saja. Ada malaikat tu bertahmid je. Jadi dia beribadat mengikut diri-diri malaikat tu sendiri yang memohon keampunan kepada kita. Jadi pahala sabar tu dalam keadaan-keadaan sekarang kamu nak belajar, kamu nak memiliki hati yang besar, mesti ada ilmu konsep tauhid, percaya kepada qada dan qadar, dan ilmu kenapa aku harus bersabar. Apa ganjaran sabar yang aku dapat? Saya dah itu mungkin yang kelas yang minggu lepas. Saya cerita ada satu riwayat, orang ni dekat padang mahsyar, dia tengok pahala dia banyak, pahala dia banyak. Padahal dia bukan ahli ibadat, yang fardu dia buat lah. Puasa sunat, baca Quran, semayang sunat, dia biasalah kan, ada buat, ada tidak, tapi bukan ahli ibadat. Dia tengok, dia terkejut, pahalanya terlalu banyak. Dia tanya, Allah ni pahala ni banyak ni datang dari mana ni? Kemudian Allah cakap, ini pahala atas doa engkau yang aku tak perkenankan, yang aku tak makbul, dan kau bersabar di atas doa engkau yang aku tak makbulkan. Kalau macam ni lah ya Allah, kau tak payah makbulkan doa aku pun tak apa. Punyalah besar pahala sabar atas doa yang aku doa untuk kau tak makbulkan. Itu baru doa. Yang doa kan Abdul Basit, ya Allah, bagilah aku muka kacak ya Allah. Kan? Tak kacak ni tak puas hati, tak putih melepak ni. Lufa minta, ya Allah bagilah muka putih melepak ya Allah. Dah pakai banyak krim ni ya Allah. Sabar. Di atas doa tu Allah tak makbulkan. Sabar. Berlipat kali ganda. Besar mana? Banyak. Tak terkira. Sampaikan pada masyarakat kita tengok, ya Allah, besarnya pahala ni, banyaknya pahala ni. Tapi kesabaran tu dikira waktu pertama saja. Waktu pertama kita kena. Waktu pertama kita diuji, waktu pertama kita dimaki, waktu pertama kita kena taruh, kita kena carut. Contoh Aizat tengah lepak, tengah baca buku, member datang. Member pun carut, tot. Kau Aizat, tot. Yang pertama,
Kalau member tu carut, Aizat kau tot, Aizat kau tot, kurang ajar kau tak tahu. Oh, sabar. Betul tak ada. Dia yang pertama tu. Kalau dah menyerang balas tu tak ada dah. Selagi kita tahan, malaikat rahmat turun memohon keampunan untuk kita. Oh. Yang pertama sekali kita minta doa bukan minta kaya, minta apa? Minta Allah ampunkan dosa kita. Itu yang pertama. Jadi malaikat turun memohon keampunan untuk diri kamu di atas kesabaran kamu. Alhamdulillah. Tapi nak buat susah lah. Member pula provoke tolak kita. Kau pahal Aizat, bajet alim, kau pahal Lufa. Sekarang viral kes perempuan semua bergaduh-gaduh apa semua, tarik tudung lah, apalah itulah. Perempuan pun sekarang lain macam sekarang, bukan bisya-bisya. Main-main gaduh sekarang. Dah macam lelaki dah, tarik tudung, tarik rambut. Hey. Perempuan punya gaduh, masuk Facebook. Lepas tu polis datang, berangkut lah kan. Dia yang pertama je. Pertama je yang kita, kalau kita sabar, kita waktu tu yang dikira. Lepas tu tak kira dah. Kan? Walaupun kamu sabar, kamu dah lepaskan kemarahan kamu pada orang kan, pada kucing, kamu sepak kucing tu. Betul, sabar, tak ada. Yang pertama je dikira. Itulah kemuncak kesabaran. Jadi untuk memiliki hati yang besar, kamu kena mengenal Allah, belajar sifat yang wajib pada Allah 20. Slow-slow lah kita belajar. Kuliah-kuliah pun banyak sekarang online. Kemudian kena faham konsep sabar tu macam mana. Secara keseluruhan yang saya cerita macam tu. Dengan ilmu yang sikit yang saya bagi, kamu beramal, insya-Allah. Kalau kamu dapat banyak ilmu pun, tapi kalau satu tak amalkan pun tak guna juga. Tapi dengan ilmu kita yang sikit, kita bersabar, insya-Allah kita boleh menghadapi ujian-ujian hidup, ujian belajar. Kadang belajar banyak kerja, online pun banyak kerja, sana sini. Setiap yang kita sabar tu, pahala berlipat kali ganda. Cuma kadang-kadang dalam kita sabar tu, Allah, kelas online ni banyak betul lah. Apa ni? Aduh, cikgu ni pun jangan, kena hati-hati dengan mulut. Kena hati-hati dengan mulut. Kalau terlintas dalam hati tak apa. Basit, kau cakap dalam hati kan. Dalam hati, cikgu ni itulah, cikgu ni itu. Dalam hati dia tak kira. Dia tak kira kalau dalam hati. Dalam hati kan kata itulah ini, itulah gemuk lah, tak guna lah apa. Dalam hati dia tak dikira. Tapi kita kena buang. Itu lintasan hati tu, permainan iblis tu, kita kena buang. Astagfirullahaladzim. Dia yang dikira bila kita sebut kat mulut. Oh, tak guna betul lah, banyak betul kelas. Kat mulut tu dikira. Kat hati tak dikira. Tak dikira, tapi kita buang cepat. Istighfar, kita buang. Astagfirullahaladzim. Setiap kali kita buang tu pun atas kesabaran kita pun pahala. Setiap kali kita lawan malas, pahala. Tapi kalau sebut kat mulut, dah tak dikira dah habis. Game over. Okay. Lepas tu pula nanti cabaran kamu bila kamu dah bekerja, berumah tangga, kahwin, kan? Kadang memang macam tu lah, dia kata di semayang, tapi tengok di solat tu macam mana. Awal waktu ke, hujung-hujung ke, Allahu Akbar, kan? Baca pun dah tunggang terbalik, penghayatan pun tak ada. Jadi itu je kesempatan kali ni yang saya kongsikan. Boleh nak cakap lama, nak cakap lama boleh. Tapi bila online ni, dia feel dia orang yang mendengar ni pun tengok ada yang masih mendengar. Jadi bila insya-Allah ada kesempatan, kita boleh jumpa dekat sekolah kamu ke, diseronok sikit bila kuliah secara bersemuka. Jadi walaupun kita online, kita dapatlah sedikit manfaat, membesarkan jiwa menghadapi ujian-ujian ketika pandemik ni. Yang pertama saya buat kesimpulan, kita belajar ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, ilmu usuluddin, supaya kita faham konsep kehidupan kita ni macam mana, qada dan qada Allah. Yang kedua, kita faham konsep sabar macam saya bagi tahu tadi. Konsep sabar, supaya dengan pahala sabar, dengan sabar tu Allah ganjarkan kita dengan pahala yang berlipat kali ganda, yang tak tertakrif, yang infinity, supaya kita bertahan menjadi hamba Allah yang kuat, menjadi hamba Allah yang kuat dan tabah.
dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan ni. Okey. InsyaAllah. Baik. Ada apa-apa nak tanya? Nak tanya ke apa-apa ke, persoalan-persoalan ke? Yang nak tanya apa-apa selain daripada ni pun tak apa. Tanya, Basit nak tanya, cikgu macam mana nak buat resipi takoyaki? Tanya je. Adam nak tanya, cikgu macam mana nak dapatkan six pack? Tanya je. Tanya je. Syami pun tanya, cikgu macam mana nak memiliki suara yang sedap? Tanya je, walaupun nampak kelakar pertanyaan tu. Tanya sikit je. Tak ada So tanya tak nak tanya. Bila dah sampai ni sibuklah tanya WhatsApp lah apalah. Okey, insyaAllah. Jadi moga-moga perkongsian ni memberi manfaat pada kamu. Walaupun daripada RM100 yang saya bagi, kamu belanjakan RM30, RM40, 40% dapat, kamu beramal, istiqamah, insyaAllah. Moga-moga Allah memberi kita kebaikan dan memberi rahmat dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Assalamualaikum. Tunggu kejap Ha?